Syaitan ni bukan anak Fir'aun, tapi dia jenis memang Arab ni, dia suka laqab. Dia tu bila duduk lama dengan tuan dia, dia akan biasa dia letak orang hadut lama dengan dia tu sebagai macam anak dia, gelaran pada anak dia. Macam saya pernah sebut pada tuan-tuan kuliah sebelum ni, saya mengaji dulu Mesir 4 tahun, 3 tahun saya duduk dalam satu rumah yang tuan rumah yang sama. Sampai dia duduk bersembang dengan kawan-kawan dia, dia kata ni ada budak Malaysia nama Sarhan bin Abdullah. Dia kata nama saya bin dia. Kita duduk kata main bila pula bapak kita nama Abdullah. Tapi memang itu laqab yang biasa digunakan oleh Arab. Maka kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan juga bila karangan para ulama, dia akan sebut Masyittah binti Fir'aun, kerana Masyittah ni dia duduk lama dengan Fir'aun, menjadi orang gaji pada Fir'aun. Ni satu benda yang boleh kita ambil pengajaran, kedudukan orang gaji dalam Islam. Kedudukan orang gaji dalam Islam, tuan-tuan sekalian. Saya sebut rata-rata dalam kuliah ni, dalam Islam Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada membezakan kita antara satu sama lain. Islam tidak pernah mewujudkan sistem kasta, tidak pernah mewujudkan sistem kemuliaan seseorang berbanding kemuliaan seseorang yang lain, tidak. Disebabkan kita majikan, kita duk rasa kita mulia daripada orang bawahan kita, tidak. Yang memuliakan salah satu di kalangan kita berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang semulia-mulia di kalangan kamu yang diambil perkiraan di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Tu dalam Islam. Sebab tu dalam kisah Masyittah ni nak menunjukkan pada kita, Masyittah ni orang gaji, lebih mulia berbanding tuan dia sendiri. Kerana tuan dia Fir'aun telah mengaku Tuhan, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ni sebagai orang gaji lebih beriman dan telah mendapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ketika mana Masyittah menjalankan tugas dia sebagai orang gaji, menyisir rambut anak Fir'aun. Tiba-tiba sikat yang digunakan itu terjatuh daripada tangan Masyittah. Dengan spontannya Masyittah telah menyebutkan Allahu Akbar. Maka apabila dengar begitu, anak Fir'aun bila dengar begitu, dia terus tanya pada Masyittah, Masyittah, adakah Tuhan selain daripada bapa aku? Yang sedangkan bapa aku di luar tu duk jajar merata tempat, suruh mengaku yang Tuhan tidak lain dah tidak bukan pak aku. Tiba-tiba kau sebut ada Tuhan selain daripada bapa aku. Masyittah bangun lalu dia menjawab, innallaha rabbi wa rabbuk wa rabbu abauk. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan aku, Tuhan kamu dan Tuhan bapa kamu. Maka bagaimana Masyittah telah ditangkap oleh tentera Fir'aun, dihimpun seluruh kaum keluarga Fir'aun, dihimpun seluruh kaum keluarga Masyittah, dimasaknya air yang sedang mendidih, minta supaya Masyittah melafazkan lafaz kufur, mengaku Fir'aun sebagai Tuhan. Tetapi keimanan yang ada dalam diri Masyittah tidak terganjak dia daripada dia melafazkan lafaz kufur tersebut. Maka Fir'aun mengugut Masyittah dengan melemparkan seorang demi seorang ahli keluarga Masyittah ke dalam air yang sedang mendidih, seorang demi seorang. Jadi tubuh Masyittah sebagai seorang wanita ini telah masak dalam rebusan air yang direbus oleh tentera Fir'aun. Bagaimana suasana yang ada pada ketika itu berbeza dengan suasana yang Nabi SAW dipertontonkan dalam malam peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj. Kubur Masyittah merupakan kubur yang seharum-seharumnya. Sekalipun kita melihat bagaimana keadaan, kita gambarkan bagaimana keadaan tubuhnya, badannya itu masak direbus dengan air yang sedang mendidih, akan tetapi di sisi Allah dia telah menjadi sesuatu tubuh badan yang paling mulia, yang mengeluarkan bau yang seharum semerbak. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sebab apa berlaku begitu? Adalah sebab Masyittah nak menjaga, nak memelihara terkeluarnya, terbatalnya imannya, disebabkan dia nak mengakui sesuatu kekufuran, nak menafikan, mengingkari sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Fir'aun yang telah mengaku Tuhan tadi mendapat
mendapat satu tamparan yang hebat bila orang yang duduk dalam rumahnya sendiri mengingkari ketuhanan dia, di samping memelihara dan menjaga sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibawa, yang dikemukakan oleh pengarang dalam memberi contoh kepada mengingkari sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, antara perkara yang membatalkan iman manusia dan terkeluarnya daripada agama Islam apabila dia mengingkari ataupun mencela asma Allah dan sifat-sifat Allah. Ketika mana dia mengingkari ataupun mencela asma Allah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan oleh pengarang, maka sesiapa yang menafikan ataupun mengurangkan apa yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala atau yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadi kafirlah ia. Minta maaf tuan-tuan, bagi ni kita cerita bab kafir orang. Tapi nak sebutnya, apabila kita telah mengingkari perkara yang sabit bagi Allah, bagaimana yang saya sebutkan tadi, iaitulah perkara yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ni saya selalu sebut dalam contoh-contoh. Kita menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita beranggapan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ini mengetahui pada sesuatu masa, dalam masa yang sama jahil dalam suatu masa. Allah mengetahui dalam bab ketika mana Allah mengutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman 1400 tahun yang lalu, nak berhadapan dengan masyarakat Arab, nak berhadapan dengan golongan jahiliah, nak berhadapan dengan golongan naik unta, nak berhadapan dengan golongan hak pakai jubah meleret, nak berhadapan dengan golongan hak begitu makan kurma ya. Yang ni Allah reti. Tapi bila dah mari zaman kita ni, zaman orang naik LRT, zaman orang pakai handphone boleh buka macam-macam, zaman orang dah naik kereta, zaman orang dah begitu begini, ilmu Allah tu tak sampai waktu ni. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak sampai dengan zaman kita ini. Kita setuju ilmu Allah ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ilmu Allah jahil dengan zaman kita ini. Tidak sesuai apa yang Allah nak putuskan dalam Al-Quran dilaksanakan pada zaman kita hari ini. Sebab apa yang Allah putuskan dalam Al-Quran hanya sesuai dilaksanakan di zaman Nabi SAW sahaja. Kita menafikan ilmu Allah. Golongan yang menafikan ilmu Allah ni kafir dia, riddah dia, terbatal iman dia. Begitu jugalah kita menafikan dan kita menyatakan, kita mengisbatkan sesuatu yang sepatutnya dinafikan di sisi Allah. Kita mengisbatkan, kita mengiyakan sesuatu yang dinafikan oleh Allah dan Rasul. Sebagai contoh, kita mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala itu ada anak, Allah Subhanahu wa taala itu ada isteri, ataupun Allah Subhanahu wa taala itu ada sifat mengantuk, tidur, ada sifat silap, lalai. Kita duk rasa begitu untuk sekalian. Yakni kita mengisbat, yakni mengiyakan sesuatu yang nafi bagi Allah. Kita duk kata Allah tu mengantuk macam kita apa? Mengantuk macam kita apa? Tak. Kita duk fikir mengantuk macam kita habis tengah kita duk bawa kereta pun kadang-kadang kita tertidur. Sahabat saya dalam setahun 2 tahun lepas naik motor, 2 orang, seorang drive, seorang duduk belakang. Kawan dia hak duduk drive ni duk kata minta, mak, mai ganti ngantuk ni. Kebetulan kawan ni tak ada lesen, tak ada lesen. Jadi dah naik motor tu tengah duk pulas minyak entah sekalian. Dalam keadaan nak